Rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijatan antabir bihamdika marin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Salam sejahtera ke atas kalian semua. Barakah Allah, rahmat Allah, redha Allah serta pengampunan Allah ke atas kalian. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dah lama tak live waktu malam ni. Dah lama tak kuliah pada waktu malam. Dan alhamdulillah setelah sekian lama kami menerima. Sebenarnya jemputan untuk kuliah waktu malam ni banyak. Tapi sayalah yang agak sukar untuk menerima sebab komitmen menguruskan anak-anak, komitmen kadang program tu sampai petang, takut tak dapat nak dibuat ya pada waktu malam. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, itu yang mungkin ada kata tak pernah tengok ustazah live waktu malam, first time dan sebagainya. Dulu kerap waktu malam, dulu banyak waktu malam. Lepas tu lama-lama semakin banyak komitmen bila anak semua dah sekolah kan. Dulu masa PKP selalulah hampir setiap malam. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Apa khabar semua? Ibu ayah, atuk nenek, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang. Subhanallah, apa khabar semua? Subhanallah, anda hadir. Ya, anda hadir majlis ilmu ini daripada mana ya? Mungkin boleh tuliskan, boleh bagi salam, mendoakan sahabat-sahabat yang turut hadir. Ada yang dah jawab, dah sihat-sihat belaka. Saya macam kagum dengan TikTok ni, laju sungguh lah. Okey, ada daripada nilai kita tengok daripada FB Saripah Salui, Liza Nani, Lin Hasan, Rabi Ajima, Rohana Kadir, Kasih Zita, Suryanada dari Kelang, Zubaidah Dolah, kabar baik alhamdulillah, di hati abadi, Hasma Hashim alhamdulillah, Tutinah, selamat malam sahabat semua, Katie Osman, Ustazah dan sahabat Sugar semua, Ewi, Assalamualaikum, Bogor Indonesia hadir. Terima kasih ibu datang hadir sama daripada Bogor. Azmi Mar Arsyad, amin. Maiza Ayat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan Isya Baharum, Assalamualaikum Ustazah Asma dan sahabat Kak Syah daripada Selangor. Ya Kak Syah, terima kasih. Kasih Zita, saya dah sampai KL, nak jumpa Ustazah besok. Subhanallah. Kasih Zita daripada mana ni Kasih Zita? Kasih Zita daripada mana? Sebab katanya dah sampai KL. Ya, esok 20 sekian kita jumpa di ladang ternak Umar, insya-Allah. Esok kita jumpa. Esok ada majlis rumah terbuka yang kita akan buat di ladang ternak. Jadi Sungai Yu, Kuala Selangor, jam 10 hingga jam 5 petang saya akan berada di sana. InsyaAllah saya akan berada paling kurang paling lambat pukul 12 saya dah sampai. Sebab pagi tu ada majlis lain dulu. Sampai pukul 5. Okey, Rahidah Awang, Cik Rosliza daripada Ganu kita. Okey, subhanallah, daripada Shah Alam Marziatul Rizwa, Cik Omar, Asuzi, Sharifah Nurul, Rahaya Muhammad, Endless Love, Umi Elis, Nurizah, Masya Allah, Nuraida. Nanti kita tengok tadi tu daripada mana puan tu, kata dah sampai KL. Sahih Supaman, alhamdulillah. Azlina, Rohani Karim dan lain-lain, Masya Allah. Tak sempat ni nak baca semua. Siti Khadijah dari Sabah hadir. Subhanallah. Dan sahabat-sahabat di Kak Inara dari Kuala Lumpur, dari Kedah, Kucate, subhanallah, Adam, Mugi Istiqamah, Kak Ijaz sekarang ada di KL, Kak Ijaz. Okey, kita tengok Hubul Ilmi daripada Perlis, dari Ipoh Perak, Hubul Ilmi Perlis, Kuliah Jaya Kedah. Salam dari DBKL. Oh, DBKL tu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemain lagi. Oh, subhanallah. Boleh juga kan? Saya daripada SMK Kubang Kerian. Salam daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Salam daripada boleh juga tu dia kata salam dari saya daripada DBKL. Kau main lagi ya. Subhanallah. Salam dari Brunei, makasih. Kinabatangan Sabah. Pinang Mai Ustazah, dari Marang Ustazah, subhanallah. Nasuha Cangkua Kedah, Fauzi Awi JB, KLIA ada. Salam dari Sarawak. Parit Bunter, comel kan nama, Parit Bunter. Penang Faizah. Spain? Ya ke Spain? Yelah tu kan. Aduh, macam-macam lah bagi saya. Salam dari Kerak, Atika Sepang, Masya Allah. Makasih. Salam dari Jitra. Alhamdulillah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita benar-benar dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam pengampunan Allah. Okey, Masya Allah. Pada malam ini, apakah tajuk yang bakal kita bincangkan? Subhanallah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Terlebih dahulu kita nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur. Penganjur majlis ilmu pada malam ini ialah Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya, MMAPPUM. Masya Allah, hebat ni. Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya, MMAPPUM.
Nurmalisa Natasha binti Muhammad Rizwan selaku pengerusi MMAPPUM, Nur Asliza binti Muhammad Sabri, Ketua Esko Pendidikan MMAPPUM, Barisan Ahli Jawatankuasa MMAPPUM, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi dia adalah short form Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya. Tahniah ya. Dan tajuk masing-masing, jom kita tulis tajuk. Tajuk yang bakal kita kupas pada malam ini iaitu menjaga adab dan akhlak generasi TikTok. Terasa ni saya generasi TikTok juga. Ni ada TikTok ni. Subhanallah, muslimin-muslimat. Tapi ia mungkin lebih merujuk kepada generasi Gen ni, Z. Lagi apa lagi dah habis Z dah kan? Z dah habis dah kan? Subhanallah. Muslimin-muslimat, tajuknya adalah menjaga adab dan akhlak generasi TikTok. Okey, kita baca doa dulu bagi memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu. Selawat dan salam, selawat dan kesejahteraan, rahmat dan sejahtera ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, ke atas kekasih kami, ke atas pemberi syafaat kami, ke atas junjungan kami, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi ajma'in, dan ke atas sekalian para sahabat sekaliannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah maftah alaina hikmataka. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu hikmahmu, pintu kebijaksanaanmu ya Allah, pintu ilmumu ya Allah, pintu kefahamanmu ya Allah. Wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahkanlah ke dalam hati kami, limpahkanlah kepada kami ya Allah daripada sisimu, rahmatmu, pengampunanmu, perlindunganmu, kasih sayangmu, perhatianmu, perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rizkimu yang barakah kepada kami ya Allah, yang datang dalam bentuk kurniaan pasangan yang baik, zuriat keturunan yang soleh dan solehah, sahabat-sahabat yang baik, jiran-jiran yang baik, ahli keluarga yang baik, ibu ayah yang baik, anak-anak, dan semuanya manusia-manusia yang hadir dalam hidup kami di kalangan yang baik ya Allah. Dan jadikanlah kami kuat untuk mengajak kepada kebaikan kepada sekalian manusia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min lisanina. Bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami. Yafqahu qaulana, agar mereka memahami apa yang kami berkatakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang memberi manfaat untuk kami di dunia dan juga di akhirat. Ilmu yang barakah yang kami boleh beramal dengannya ya Allah. Ilmu yang boleh menjaga diri kami, membezakan antara yang hak dan yang batil ya Allah. Ilmu yang boleh menunjuk jalan cahaya menuju kepada kebenaran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kurniakanlah kepada kami rizki yang barakah, yang melimpah ruah, yang luas ya Allah. Wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati dan juga penyakit luaran kami ya Allah, yang dilihat ataupun tidak ya Allah. Gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk yang tercela ya Allah. Wa syifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak akan merugikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ya Allah, berkatilah majlis ilmu pada malam ini ya Allah, yang telah dianjurkan oleh Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang Universiti Malaya. Jadikanlah mereka ini pelajar-pelajar yang cemerlang. Gunakanlah kepada mereka ini ya Allah pasangan yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka ini adalah pelapis dan pewaris generasi yang berilmu, beriman dan bertakwa ya Allah, yang akan menjadi khalifahmu ya Allah, dan kepada semua mahasiswa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis ilmu pada malam ini yang diberi tajuk menjaga adab dan akhlak generasi TikTok ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bantu kami untuk memperbetulkan niat kami. Kami hadir majlis ilmu adalah untuk memperbaiki diri kami sendiri, untuk mencari kekurangan dan aib diri, untuk menginsafi kesilapan dan dosa diri sendiri, bukan untuk mencari-cari
kesilapan orang lain, bukan untuk menuding jari kepada sesiapa ya Allah. Bahkan apa sahaja yang dibincang, apa sahaja yang dituturkan, khusus ditujukan kepada diri kami sendiri. Ya Allah, bantu kami daripada ilmu, menambahkan kecintaan kami kepadamu ya Allah, menambahkan kecintaan dan kerinduan kami kepada Rasulullah, menambahkan cinta dan kerinduan kami kepada akhirat dan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dengan ilmu yang benar agar kami mengurangkan kebergantungan kepada manusia dan dunia ya Allah, kecenderungan dan kecintaan kami kepada dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya ada pada tangan kami, bukan pada hati kami. Jika ia hilang, ia telah mengganggu hati kami yang menuju kepadamu ya Allah, maka kami dengan senangnya untuk melepaskan dunia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini tergantung dan terikat denganmu ya Allah, bukan tergantung dan terikat dengan makhluk-makhlukmu ya Allah, sehingga akhirnya kami mati ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kematian yang baik, dan janganlah ya Allah Kau timpakan kepada kami dengan fitnah kematian yang buruk ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami meminta dan merayu kepadamu ya Allah redha-Mu dan syurga-Mu, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu. Berkatilah majlis malam ini ya Allah, berkatilah pihak penganjur, berkatilah semua yang hadir ya Allah, berkatilah dan satukanlah kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyatukan kami pada malam ini di taman syurga-Mu yang sementara ini, di taman syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Bila dah tutup mata tu, dia berpindah sekejap. Lebih kurang dalam 2,300 yang hadir TikTok dan juga Facebook. Sahabat di Facebook, anda boleh share perkongsian ni, sama-sama share, terus komen, tag sahabat-sahabat. Sama juga di TikTok, boleh tag sahabat-sahabat. TikTok ni ramai generasi muda kan. Tajuk malam ni memang berkaitan dengan anda lah, Masya Allah. Iaitu tajuk apa? Esko Pendidikan Majlis Mahasiswa Anak Pulau Pinang. Tajuk, Masya Allah, tajuk menjaga adab dan akhlak generasi TikTok. Tuan-puan sekalian, kita tengok dulu sejarah TikTok. Sebab dia sebut generasi TikTok ni, sejarah TikTok. TikTok ialah aplikasi yang dimiliki oleh syarikat ByteDance. Macam tu yang sebut Encik, ByteDance. Syarikat, ia dimiliki oleh syarikat terpulang layar nak sebut macam mana? ByteDance, BYTE, ByteDance. Sebuah syarikat yang berpangkalan di Beijing dan diasaskan oleh Zhang Yiming. Beijing mana Beijing? Beijing, China. Maksudnya TikTok ni adalah satu aplikasi yang telah diasaskan oleh China. Muslimin muslimat, Zhang Yiming adalah usahawan internet jutawan Cina. Beliau mengasaskan ByteDance pada tahun 2012. Pada asalnya TikTok digunakan untuk membuat tarian pendek, lip sync, komedi dan video bakat. Aplikasi TikTok ini dilancarkan pada tahun 2017. Kalau ikutkan masih baru 2017. Subhanallah. Muslimin muslimat, itu sedikit sejarah. Ia mula dilancarkan pada tahun 2017. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, siapakah generasi TikTok? Menurut data, lebih 60% pengguna TikTok ada di kalangan generasi Z. Siapa generasi Z? Sini angkat tangan. Dan apakah generasi Z? Subhanallah. Siapa generasi Z kat sini? 60% pengguna TikTok adalah daripada generasi Z. Siapakah generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir bermula daripada tahun 1995 ke atas. Maksudnya umur dia sekarang berapa ya? Kalau 1995, 23 tahun. Ya? Saya lahir 1983. 17 tahun. Ya. 17, Encik 1995. Atika lahir 2006.
Ya. Subhanallah. Umur berapa? 27. Ya, betul. Dan ramai yang tulis 27. Encik kena duduk sini sikit lah. Saya asyik intai-intai nak cakap dengan encik. Boleh tak encik sini sikit? Kalau saya tengok muka encik, saya rasa macam dapat idea, inspirasi sikit. Encik masuk kejap boleh? Lama encik tak masuk live. Marilah kejap. Kejap lah. Tengok tu. Sekejap je. Jomlah. Sekejap. Nanti saya tanya soalan. InsyaAllah. Allah Akbar. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah Akbar. Okey. Tak apa. Boleh rapat sikit. Okey. Encik generasi berapa? Y kot. Saya rasa generasi Y bermula daripada 1980. 80. Yalah tu. Ya. Ya, 1980. Kita Y. Y. Jadi generasi Z bermula 1995. Jadi generasi pertama generasi Z. Sebenarnya kita pun tak tahulah macam mana timbul generasi-generasi ni, tapi adalah tu dari segi statistik kajian tu. Jadi generasi Z ni biasanya jiwa mereka ni macam mana? Yang umur 27 ke bawah. Lebih bukan jiwa salah. Lebih kepada baru-baru nak kenal dunia. Banyak sukakan hiburan. Tetapi betul ke? Setuju ke? Banyak suka hiburan. Tapi orang tua pun sukakan hiburan juga salah. Ya, semua suka hiburan. Betul. Encik suka berhibur dengan cara macam mana? Dengan ceramah ustazah. Itu kan hiburan. Itu trauma kan cik kan? Dengan ceramah saya. Trauma tak? Saya setuju. Setuju? Dengan ceramah ustazah. Ya, jadi hiburan. Jadi hiburan. Kalau bebel? Oh, hiburan juga. Ya. Bukan tekanan. Bukan. Baik je depan live ni. Subhanallah. Mungkin sebagai mukadimah tajuk kita ni, macam mana, apakah benteng utama untuk menjaga akhlak dan adab generasi TikTok? Dahsyat soalan saya benar. Tajuk anda semangat sikit boleh tak? Boleh. Encik kena ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap tentang generasi terbaru lah katakan, generasi Y Ustazah, sebab saya relate kepada kejayaan saya sebagai pensyarah sebelum ini. Dalam 16 tahun pengalaman sebagai pensyarah, kita melihat generasi yang bangkit kini ini, bukan nak kata Ustazah, ini kebanyakan melalui kita tengok kos-kos yang mereka ambil sekarang ini Ustazah, adalah berkaitan dengan benda-benda yang kurang mencabar. Sorry to say lah. Jadi sebab kita tengok peratusan yang mengambil kursus pengurusan, kursus-kursus ke arah tu, berbanding engineering, beza ketara sangat-sangat. Ya, kata encik sebelum ni pensyarah bidang engineering lah, chemical engineering. Jadi kita lihat satu cabaran kepada remaja juga, satu cabaran kepada negara juga, bila mana kursus-kursus yang sedemikian itu, yang kritikal itu tak ramai lah ke arah itu sekarang. Jadi mungkin tak ramai yang nak berfikir kritikal, berat dan sebagainya, membandingkan gaji-gaji yang kata tidak banyak berbezanya, dan banyak faktor lah. Yang keduanya adalah bagaimana kita melihat cabaran generasi yang dikatakan generasi Z ini. Ramai pemimpin pun bercakap tentang soal jati diri Ustazah. Jati diri dalam kita melawan arus. Ketika zaman kita dulu tak ada TikTok, sekarang ni zaman TikTok. Jadi mereka cepat terpengaruh. Ramai yang cepat terpengaruh dalam kalau penampilan mereka ataupun tindakan mereka. Bila ramai yang terlibat dalam TikTok, mereka rasa nak TikTok juga, disukai, dapat like banyak dan sebagainya, diberi perhatian dan sebagainya. Itu cabaran juga, menyebabkan fokus kebanyakan kita, cabaran kita bila mana terlalu banyak cabaran dalam belajar. Jadi fokus kepada matlamat belajar tu sendiri akan jadi
akan jadi terlari atau tersasar lah. Kemudian bila mana kita melihat kepada statistik ataupun kajian, bila mana mereka graduate nanti, sukar mereka untuk memperolehi pekerjaan. Kebanyakan begitu. Sebab apa? Sebab satu, bidang mereka disebutkan tadi, bila bidang tu terlalu ramai ambil, jadi peluang pekerjaan makin sempit pada bidang yang sama. Yang kedua, bila mana tiada ada jati diri ataupun tidak ada satu kemahiran atau soft skill, communication skill, leadership skill, kata kurang dalam diri mereka, sehingga kita dinilai dengan waktu interview tu tak boleh bercakapnya, tidak boleh bercerita tentang bidang dia, tidak boleh bercakap dengan confident. Banyak dengan media sosial. Betul. Jadi dia kurang berinteraksi dengan manusia. Jadi kemahiran komunikasi generasi Z juga sebenarnya semakin bermasalah. Semakin bermasalah. Memang betul. Dia dalam dunia dia je kan. Kalau dalam dunia sendiri berhibur. Ya, masih dengan phone. Jadi tak ada, kurang interaksi dengan manusia. Betul. Encik sendiri main TikTok? Tengok TikTok? Tengok TikTok Ustazah lah. Yelah tu. Betul. Kita kurang berminat dengan TikTok sebenarnya. Okey, kalau anak encik nak TikTok, encik bagi? Kurang bagi lah. Sebab terlalu banyak benda-benda yang kita di luar kawalan kita sebenarnya. Jadi remaja ni sebenarnya cepat terpengaruh. Sebab itulah kata kekurangan jati diri itu sebenarnya dia kembali kepada kekuatan dalaman. Jati diri itu kembali pada dalaman yang mana kita yakin bahawa cara mengatasinya adalah kembali kepada agama lah. Agama. Jadi itulah antara mukadimah saya adalah bila mana suatu hari nanti bila cabaran tu mereka sendiri untuk menguasai pasaran peluang pekerjaan tu jadi semakin sukar, dan itulah benda-benda yang patut difikirkan untuk generasi yang akan datang. Mungkin Ustaz ada something lah untuk share pada malam ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih pada Encik Tengku Fazli. Ni adalah encik suami saya je. Sebab takut ada orang yang confuse. Ustazah dengan siapa tu? Dekat-dekat tu. Dan saya, kalau live ni, background live ni memang di rumah. Di studio yang berada di rumah. Jadi kalau warna hijau tu di pejabat. Sebab ada yang duk tanya, Ustazah kat mana ni kan? Tuan-puan dimati Allah sekalian, kenapa macam tak rasa kan? Okey, tak apa. Subhanallah, muslimin muslimat, kita tengok balik data. Menurut data, lebih 60% pengguna TikTok ada dari kalangan generasi Z. Siapakah generasi Z? Iaitu generasi yang lahir setelah 1995 ke atas. Maksudnya bermula daripada umur 27 ke bawah. Masya Allah. Dari segi umur, subhanallah, statistik ni dari segi umur, 42% pengguna TikTok adalah yang berumur antara 18 hingga 24. 18 hingga 24. Kan? Dan pengguna yang kedua terbanyak TikTok adalah umur 13 hingga 17. Kemudian pengguna yang ketiga paling tinggi umur 25 hingga 34. Dan pengguna yang paling rendah adalah 55 ke atas. Okey, tak apalah tu, itu data. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010. Hingga 2010. Ada juga yang berpandangan generasi yang lahir pada tahun 2004 hingga 2010. Tak apalah tu. Dengan perkembangan teknologi semakin berkembang, generasi Z kemungkinan tidak boleh terlepas daripada gadget dan aktiviti media sosial. Menurut kajian, sekitar 44% daripada mereka memeriksa media sosial setiap jam sekali. Betul atau tidak ni? Menurut kajian, sekitar 44% dari kalangan remaja yang menggunakan aplikasi media sosial, mereka memeriksa media sosial setiap jam sekali. Masuk 1 jam buka handset. Setiap jam tu mesti buka kecuali tidur lah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Maksudnya mereka sentiasa perlu melihat dah ada gejala addiction, ketagihan. Maksudnya rasa juga nak buka walaupun sekejap, lepas tu letak, buat kerja tetapi fikiran masih lagi pada apa yang dilihat di media sosial. Pentingnya generasi muda, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita sedang bercakap adab dan akhlak generasi TikTok, membawa maksud adab dan juga akhlak generasi muda.
yang kita kata umur range 30 tahun ke bawah lah, ni generasi muda, ataupun 25 tahun ke bawah. Subhanallah, muslimin muslimat, pepatah Arab ada menyebutkan syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Masya Allah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi muda pada hari ini. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak kupas tajuk malam ini dari sudut akhlak dan adab, iaitu berkenaan dengan sifat malu. Okey, boleh tak saya nak baca dulu pandangan tuan-puan sekalian terhadap TikTok? Adakah TikTok ni lebih banyak kebaikan ataupun keburukan? Memang betul, kita boleh sebut TikTok adalah platform. Kita memang boleh sebut TikTok adalah platform. Sama dengan FB, sama dengan IG, sama dengan Twitter, sama dengan apa saja. Semua itu platform saja. Yang akan menentukan baik ataupun buruk adalah kita. Itu memang betul, tuan-puan sekalian. Itu adalah asas. Tapi isunya sekarang, perkara yang lebih penting daripada kita memahami benda itu adalah platform, adalah sejauh mana kemampuan kita, kemampuan anak muda kita, remaja kita, diri anda sendiri, diri anak-anak sekalian, diri adik-adik, mengawal diri sendiri. Sejauh mana boleh mengawal diri daripada terleka, terlalai, melihat sesuatu yang tidak berfaedah, hukumnya makruh. Membuat sesuatu yang tidak berfaedah, hukumnya makruh. Melihat sesuatu yang haram dan melakukan perbuatan yang haram, hukumnya berdosa besar lah, hukumnya haram lah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nanti kita akan membaca kupasan daripada alim ulama, pandangan daripada mazhab, imam-imam mazhab berkenaan dengan apakah hukum wanita menari dan menyanyi di khalayak ramai. Sekarang ni walaupun khalayak ramai itu bukan fizikal tetapi di alam maya. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, sekarang ini kita nak fokus, kalau sebut pasal akhlak, akhlak terlalu banyak. Sangat banyak akhlak. Kalau kita sebut akhlak yang mulia, apa dia? Sifat malu, merendah diri, lemah lembut, sopan santun, jujur, berkata benar, pembersih. Apa lagi akhlak yang mulia? Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sekarang, subhanallah, saya kembali semula persoalan pada tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak sekalian. Masya Allah. Apakah pandangan anda terhadap aplikasi, sebenarnya kita bukan nak sebut, nak fokus pada TikTok, tak apa, kita tak payah fokus pada tu. Sekarang kita nak pergi kepada salah satu akhlak. Akhlak yang paling penting, antara yang paling penting yang menentukan bagaimana kita bawa diri kita. Sama ada di alam zahir, alam nyata ataupun di alam maya. Bagaimana kita bawa diri kita? Iaitu berkenaan sifat malu. Sifat malu. Subhanallah, sifat malu. Tuan-puan sekalian, sesiapa yang tak boleh mengawal diri, antara ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri, ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri, iaitu apabila dia sedang berinteraksi dengan media sosial, bila masuk waktu solat, dia tidak dapat untuk menghentikannya bagi memberi laluan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri dengan media sosial seterusnya adalah emosinya terpengaruh. Ini saya random saja apa yang selama ini saya sendiri melihat pada diri saya, muhasabah juga pada sekeliling. Emosinya mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia baca. Subhanallah. Dia antara golongan terpengaruh dari sudut, contohnya, Masya Allah, dia sebenarnya bahagia dengan apa yang dia ada. Tapi disebabkan apa yang dia lihat di media sosial, dia mula rasakan kehidupannya kekurangan. Dia mula merasakan suaminya tidak sempurna. Dirinya penuh dengan kekurangan. Dia buat perbandingan dirinya dengan orang lain di media sosial. Dia merasakan bahawasanya apa yang dimiliki tak cukup. Subhanallah. Bahaya tuan-puan sekalian. Sebab itu di antara konflik yang menyebabkan tekanan jiwa dan mental remaja hari ini adalah
Konflik apa? Konflik untuk diterima. Mereka sanggup buat apa saja untuk diterima, tuan-puan sekalian, untuk diterima. Subhanallah, apabila dia lihat ada TikToker ataupun dia melihat influencer ataupun dia melihat Insta famous, kan, bila dia buat macam ni, ramai yang like, ramai yang puji. Jadi dia merasakan seronoknya diterima. Sebab tanda diterima apabila like, pujian, sokongan itu banyak. Ketagihan ataupun ketaksuban ataupun keinginan terhadap untuk diterima ini, sehingga kan ramai remaja, bahkan orang tua sekalipun, dewasa sekalipun, sanggup buat apa saja asalkan diterima. Masya Allah. Diterima oleh siapa ni? Oleh pandangan manusia. Diterima oleh siapa? Oleh kawan-kawan, oleh netizen. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bahkan ramai yang sanggup menukarkan dirinya yang asal kepada yang kurang baik. Kan? Bila dia pakai gini, kurang sikit like. Bila dia buat gini, ramai orang suka. Bila dia buat gini, ni. Lepas tu mulalah dia melatih diri dia supaya diterima itu dengan apa yang sedang viral. Contoh, ada tarian viral, dia berusaha juga untuk menghasilkan tarian viral itu dengan terbaik sehingga dapat pujian. Lepas tu dia akan ada grup, ada kumpulan. Dia rasa dia sudah mula diterima. Akhirnya kehidupannya adalah berkisar apa yang dia perlu buat secara konsisten untuk terus diterima. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Akhirnya kita buat adalah untuk pandangan manusia. Pandangan Allah semua dah tolak tepi. Pandangan Rasulullah semua dah tolak tepi. Bahkan pandangan ibu ayah semua dah tak penting. Pandangan orang-orang yang sayang semua dah tak penting. Yang penting adalah follower. Yang penting adalah mereka yang mengikuti. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk masalah jiwa ataupun konflik mereka yang tidak boleh mengawal dirinya dengan media sosial. Antara golongan ciri-ciri orang yang tidak boleh mengawal diri, sama ada remaja ataupun dewasa, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, ini daripada pemerhatian dan muhasabah diri sendiri. Kita terlibat dengan aktiviti adu domba ataupun kecaman. Subhanallah. Muslimin muslimat, kan isu viral sentiasa ada. Biasanya melibatkan aib manusia. Masya Allah. Contohnya dalam beberapa hari ini, saya bagi contoh. Harap jangan terasa ataupun jangan overthinking sangatlah ataupun overtalk. Jangan terlebih cakap sangatlah. Isu yang berkaitan dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas, kan. Masya Allah. Kita tahu dan beberapa hari lepas Al-Fadhil Ustaz ada berkongsi, Ustaz Datuk Ustaz ada berkongsi tentang ujian hidupnya di sihir. Saya sendiri dengan suami dan sahabat-sahabat berapa kali menziarahi Datuk. Kalau ikutkan kisahnya panjang lagi, macam-macam lah. Subhanallah, kami sendiri dah banyak kali tengok, kan, banyak kali ziarah dalam keadaan situasi beliau teruk dan sebagainya. Jadi dalam situasi yang sebegini memang mudah untuk berlakunya salah sangka, salah faham. Salah faham lah. Saya anggap kebanyakannya di sesama Islam kita ni salah faham. Bila dah salah faham, timbul salah sangka, sangka yang buruk. Bila dah berlaku sangka buruk, muslimin muslimat, terbitlah kata-kata yang buruk. Ramai mana ya tuan-puan sekalian yang terpengaruh dengan kata-kata yang buruk. Akhirnya dia pun menuliskan dan berkata yang buruk juga. Bercakap yang bukan-bukan juga. Kita bila kita dapat khabar seseorang yang sakit, lagilah seseorang yang telah banyak menabur jasa dalam ilmu, kan, daripada muda sampai lebih 30 tahun dah. Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim kita ni berdakwah daripada umur belasan tahun lagi. Daripada masa di madrasah lagi beliau dah mula ceramah dan dakwah. Sebab saya dah pergi, kan, sekian-sekian. Kita ringkasnya, bila kita tahu ada saudara se-Islam kita dalam keadaan sakit, sama ada, kan, sakit yang zahir ataupun yang batin, yang boleh ditentukan ataupun tidak, perkara yang paling terbaik adalah mendoakan. Cukup mendoakan tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar.
Jadi dari sudut kata marketing lah, dari sudut nak tarik perhatian lah, nak menagih simpati lah, semua itu adalah kata-kata yang diterbit daripada lidah sesama umat Islam. Dengan tujuan apa kita tak pasti kan? Dengan tujuan apa? Jadi saya rasa cuba nilai diri kita sekarang. Kita berada di galangan yang mana bila kita tengok ada orang yang sakit walaupun bukan dari kalangan orang yang kita suka. Masya Allah. Bahkan kalau pengalaman saya lah, saya tengok ada orang yang sebelum ini memang kuat hentam, kuat maki, kuat kecam saya sendiri. Tapi bila saya tahu dia sakit, saya tidak pernah bergembira. Bukan nak kata saya bagus ya, maksudnya kita tak bergembira pun walaupun musuh sakit. Bukan musuh, saya tak cakap mereka itu musuh. Mereka yang memusuhi saya. Cari. Tapi walaupun kita tahu sakit, kita tetap mendoakan seikhlas hati. Muslimin muslimat. Sebab itu saya sebut antara orang yang ciri-ciri mereka yang tidak mampu mengawal diri, Masya Allah, dia terjebak kepada apa-apa isu viral dan dia tak boleh nak jaga lidah ataupun tak boleh nak jaga tulisan. Kadang-kadang kita memang ada pendapat kita. Kita memang ada. Bila orang yang kita tak suka, kita memang akan, tetapi kita boleh kawal diri kita daripada menuliskannya ataupun menambah rencah. Subhanallah. Ataupun sekian-sekian. Jadi lebih baik kita walaupun lihat ada yang komen negatif, ada yang kecam, ada yang apa, kita menyelamatkan diri kita. Itu yang Nabi SAW sebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan juga hari kiamat, falyakul khaira, dia akan berkata yang baik-baik. Sama ada kata lidah ataupun kata tangan. Tangan pun berkata menulis. Subhanallah. Berkata yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebab itu saya kira ciri-ciri orang yang boleh mengawal dirinya, subhanallah, di media sosial, apabila dalam apa juga keadaan, walaupun orang yang dia tidak suka terkena musibah, dia tetap jaga tulisannya. Sebab apa? Nabi kata ciri-ciri orang yang beriman, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan juga dengan hari akhirat, falyakul khaira aw liyasmut, dia akan berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Subhanallah. Kalaupun dia tak suka, kalaupun dia memilih untuk diam. Kalau dia tak mampu nak tulis baik, diam itu lebih baik. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita kembali semula. Kalau kita nak listkan apakah ciri-ciri kan mereka yang tidak mampu mengawal diri di media sosial ni, banyak lagi lah. Tak boleh kawal dirinya dengan waktu salat, tak boleh kawal akhlak lidah dia dan penulisannya, tidak boleh mengawal dirinya bila mak dia panggil. Itu yang sebenarnya ciri-ciri itu kita kena tengok. Siapa yang bila mak dia panggil dia asyik nantilah, kejap lagi. Maksudnya dia punya terikat dengan media sosial ni, dia menyakiti hati ibu dan ayah dengan menangguh-nangguhkan menyahut panggilan ibu dan ayah. Sampai mak ayah panggil 3 kali pun tak datang lagi. Sebab mereka jap lah. Kita kata jap lah. Nanti jap. Muslimin muslimat. Siapa yang menangguh-nangguh tak menyegerakan panggilan ibu ayah sehingga ibu ayah terasa berdosa. Jadi sebab itulah, kalau kita tak boleh nak mengawal diri kita keterikatan dengan media sosial ni tuan-puan sekalian, sehingga membuatkan orang tua ataupun ibu ayah ni terasa hati, maka menunjukkan kita sedang melakukan dosa dengan media sosial. Maksudnya media sosial ni bukan hanya buat dosa dengan media sosial tu, bagaimana luaran kita. Ramai mana kerana media sosial, subhanallah, suami isteri bergaduh. Ya, bahkan bercerai-berai. Banyak kes saya kerana media sosial lah bercerai-berai. Kerana media sosial. Tuan-puan sekalian, ramai mana suami isteri duduk satu bilik, satu katil, tetapi masing-masing berbual dengan orang jauh. Masing-masing tak berbual pun, tak bercakap pun. Masing-masing nampak dekat tapi hati sangat jauh. Masing-masing dengan phone, yang ni mesej dengan orang lain, ni mesej dengan orang lain. Subhanallah. Selesai mesej, phone pun letak tepi, tidur. Muslimin muslimat, ramai mana keluarga duduk di satu meja kedai makan, tapi tak berborak sesama sendiri, masing-masing berhubung dengan orang yang jauh. Subhanallah, Allahu Akbar.
Sebab itu kita kembali kepada, memang media sosial ini platform atas kita lah. Bagaimana kalau kita boleh kawal, ia akan bawa kebaikan yang banyak. Kalau tak boleh kawal, memang dibawa keburukan. Umpama seperti pisau lah, pisau. Pisau banyak manfaat. Kalau tak ada pisau dalam rumah, kita tak boleh masak. Oh, tak susah kerja kita tak ada pisau. Tapi kalau pisau itu dapat pada anak kecil, ia boleh membunuh. Dapat pada anak kecil, dia boleh melukakan dengan sangat parah. Sebab itu media sosial apabila kan digunakan dengan awal, daripada awal lagi, kanak-kanak lagi dah start dah, kanak-kanak dah mula dah. Kita tahu bagaimana kanak-kanak dengan ilmu, dengan pengalaman yang sangat sedikit, subhanallah, bagaimana mereka boleh kawal diri untuk beza yang baik dan buruk. Kalaupun mereka tahu itu buruk, tapi sistem kawalan diri itu tak kuat. Masya Allah, muslimin muslimat, saya nak pergi kepada satu akhlak yang jika kita faham dan kita nekat untuk memilikinya, maka ia boleh menyelamatkan dan boleh membimbing kita, menjadi orang yang berakhlak dan beradab walau generasi apa pun kita, dan boleh menyelamatkan kita lah daripada fitnah ataupun ujian media sosial, iaitu sifat malu. Imam An-Nawawi menjelaskan, subhanallah, Allahu Akbar, Imam Nawawi menjelaskan hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak orang lain. Okey, subhanallah. Encik suami, saya kan bila duduk ni rasa ngantuk pula. Saya takut tertidur. Berceramah tertidur. Gitu kan. Kita berdirilah ya. Okey, jom. Saya nak conteng-conteng lah. Okey, jom. Ui, betul lah. Boleh tak mengantuk. Mengantuk. Macam mana lagu tu? Macam mana lagu tu? Bukan mengantuk. Betul lah kan? Mengantuk. Mana nak tidur. Masya Allah. Ustazah macam letih. Lebih kurang lah. Okay. Saya sebenarnya kan pengalaman lah. Pernah tertidur. Ya Allah, lucu betul lah. Ini berlaku masa dalam PKP dulu. Sebab live sampai 5 kali sehari, 4 kali, 3 kali, sampai tahap yang waktu malam tu saya bercakap tapi saya boleh terlelap. Oh, memang itu tahap yang dahsyat tu. Tapi boleh bercakap lagi. Boleh cakap dalam keadaan yang macam dia terlelap sekejap. Macam tu. Kalau dengar ceramah tu, hadir majlis ilmu biasa terlelap. Ini penceramah ni, penyampai ni terlelap. Itu luar biasa. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya terkesan dengan perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni salah seorang ulama besar lah. Ahli sufi tak silap saya. Subhanallah. Fudail bin Iyad menyebutkan, Fudail bin Iyad, sahabat-sahabat, saya tulis ini. Okey, Fudail bin Iyad menasihatkan 5 tanda. Lima tanda kecelakaan. Maksudnya 5 tanda seseorang itu dalam kecelakaan ataupun dalam kebinasaan ataupun dalam kerosakan, dalam musibah. 5 tanda seseorang itu dalam keburukan, dalam kecelakaan. Yang pertama iaitu kekerasan hati. Hati keras, kasar, susah nak menangis. Okey. Lepas tu yang kedua, mata yang tidak menangis.
Ada yang cakap, Ustazah, saya menangis. Kau tengok cerita Hindustan, kau tengok cerita Korea, saya menangis. Tuan Puan sekalian, menangis kerana hiburan dan sesuatu yang itu kita panggil apa ya, menipu lah. Itu kan lakonan, walaupun ya lakonan. Masya Allah, tangisan begitu tidak melembutkan hati. Tangisan begitu boleh jadi dia akan menambahkan kekerasan hati. Tetapi mata yang tidak menangis yang disebut dalam oleh Fudail bin Iyad ini adalah mata yang tidak menangis kerana Allah. Faham ya? Yang tidak menangis kerana Allah. Bukan senang ya nak menangis kerana Allah, tuan-puan sekalian. Yang mana menangis kerana mengenangkan dosa, menangis kerana takutkan neraka, menangis kerana rindukan syurga, menangis kerana apa sahaja yang berkaitan dengan akhirat. Jadi mata yang tidak menangis kerana Allah. Inilah 5 tanda kecelakaan. Yang ketiga, iaitu sedikit sifat malu. Bukan tak ada langsung, tapi sikit sifat malu. Kalau tak ada langsung lagi dahsyat lah. Sedikit sifat malu. Tak muat. Okay. Yang keempat, sedikit sifat malu. Dan yang keempat, cinta dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angan. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Antara 5 tanda kecelakaan ataupun keburukan ataupun kebinasaan seseorang itu, yang pertama, kekerasan hati. Bila tengok orang susah tak rasa apa-apa. Bila tengok orang yang terdekat bersedih dengan akhlak buruknya pun dia tak rasa apa-apa. Maksud hatinya keras. Dia tak kisah dengan perasaan orang. Dia tak kisah dengan kesusahan orang. Dia kasar. Na'udzubillah min zalik. Mata yang tidak menangis kerana Allah, sedikit sifat malu, cinta dunia, panjang angan-angan. Okey. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, kuatnya sifat malu tergantung pada hati. Sifat malu ini tergantung kepada hati. Sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan roh. Di antara tanda-tanda, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, di antara tanda-tanda hati seseorang itu mati, iaitu sedikit sifat malu. Itu adalah ciri-ciri. Allahu Akbar. Ini dah, tuan-puan sekalian, dahan. Okey. Ini semua ulama-ulama besar, muktabar ni, muslimin muslimat, yang diiktiraf. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan, Masya Allah, Allahu Akbar, sifat malu Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, subhanallah, poin yang pertama, sifat malu tergantung pada sifat malu tergantung pada keadaan hati. Subhanallah. Kemudian disebutkan sedikit sifat malu menunjukkan
hati itu mati. Na'udzubillah min zalik. Hati itu mati. Kematian hati dan ruh. Sehingga semakin hidup hati itu, maka sifat malu pun semakin sempurna. Beliau juga mengatakan sifat malu darinya tergantung pada pengenalannya terhadap Rabb. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila sebut hati itu mati, kita ni kalau badan kita ni hilang, sel-sel saraf di sini sudah mati. Contoh, na'udzubillah min zalik, contohnya kalau pesakit kencing manis. Kencing manis ni menyebabkan sel-sel saraf, sel-sel tu telah pun mati. Subhanallah. Bila mati, dia memburuk, dia membusuk. Bila kita cucuk dengan jarum sekalipun, maka tak terasa apa-apa sebab sel-sel dah mati. Sebab itu sangat bahaya bila hati itu mati, kemudian sifat malu sudah hilang, tidak rasa. Kesan hati mati adalah tiada ataupun hilang deria rasa berdosa. Muslimin muslimat, subhanallah, sedikit sifat malu menunjukkan hati itu mati. Hati semakin mati. Dan apa kesan hati mati? Hilang deria rasa berdosa. Itu dari segi ringkasan formula. Apabila kaki seseorang itu sudah hilang deria rasa, maksudnya itu tanda kaki tu dah rosak. Doktor akan menyarankan supaya kaki tu dipotong. Kalau kencing manis bahagian kaki dah tak rasa apa-apa dah, cocok dengan jarum ke, cocok dengan pisau ke, dah tak ada rasa apa. Maksudnya dia dah tak berfungsi dan ia akan membahayakan seluruh badan. Doktor biasa akan sarankan supaya dipotong sebab dibimbang kuman itu akan merebak. Bayangkan bila hati itu mati dan ciri-cirinya dah hilang sifat malu. Bila dah hilang sifat malu, lama-lama hilang diri rasa berdosa. Buat apa pun tak rasa berdosa. Orang tegur, orang kata berdosa pun dia tetap mempertahankan. Dan dia boleh hidup dan tidur dengan selesa dan tenang, lena. Sebab apa? Dah tak rasa berdosa. Yang biasa tak tidur lena ni orang yang masih ada diri rasa berdosa. Dia buat, waktu yang sama dia duk fikir, malunya orang tengok, tapi buat juga. Malunya apa lah gini-gini. Lepas bila orang tegur, kau yang buat tarian tu kat TikTok, yelah janganlah sebelah aku malu. Kalau ada lagi sifat malu dan sebelum tidur masih fikir-fikir lagi sampai terfikir-fikir pasal gini-gini, jika ada lagi dia rasa malu dan dia rasa berdosa, maksudnya hati masih hidup. Subhanallah. Kena berhati-hati dengan hati yang mati. Sebab apa Allah sebut dalam Al-Quran? Apabila hati itu mati, lebih keras daripada batu. Batu ni kalau air menitik pun lama-lama dia akan melekuk dan dia akan pecah. Tapi kalau hati itu keras, subhanallah, dia sangat susah nak dilembutkan. Okey, kita padam yang ni ya. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-puan sekalian, Nabi sebut al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Maksudnya apa? Al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Masya Allah, jelas. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang ada sifat malu. Malu itu sebahagian daripada iman. Ciri-ciri orang yang beriman mesti ada sifat malu. Jika hilang sifat malu, ia menunjukkan imannya sudah tercabut. Imannya sangat nipis. Imannya berada pada tahap kritikal. Yang kita bimbangi bila mati dalam keadaan sedemikian,
iman itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maksudnya iman terlalu nipis, terlalu sedikit, dibimbangi saat akhir sakaratul maut tidak dapat mengucap kalimah syahadah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, subhanallah, antaranya hadis riwayat Bukhari, al-haya'u la yati illa bi khair. Okay, ini hadis yang pertama daripada Nabi SAW tentang malu. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Dah snap Al-haya'u, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Illa bi khair. Subhanallah. Maksudnya malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Al-haya'u la ya'ti, malu itu tidak datang illa kecuali bi khair, dengan kebaikan. Orang yang ada sifat malu, ia membawa maksud seseorang itu mempunyai banyak sifat-sifat kebaikan, sifat yang mulia, sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji. Namun tuan-puan sekalian, ada malu yang tidak sepatutnya. Contoh, malu bertanya bila tidak tahu, malu untuk menyatakan kebenaran sesuatu yang dia perlu nyatakan, tapi sebab malu, bukan sebab lain, bukan sebab dihalang, bukan sebab dikecam, bukan sebab diugut ke apa, tapi hanya sifat malu. Subhanallah. Ada orang malu nak menuntut ilmu, ada orang malu nak buat kebaikan. Ini malu-malu yang dilarang. Malu nak buat kebaikan, nak sembahyang sunat pun malu depan orang, kan? Nak sedekah malu depan orang, nak pergi majlis ilmu, ya aku malu lah, ni tu orang kata aku macam bagus je. Nak pergi solat masjid pun malu. Ramai mana saya jumpa ada yang lelaki-lelaki mengaku, saya malu lah nak pergi sembahyang kat surau. Malu untuk buat kebaikan, ini adalah malu yang tercela. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, di antara keutamaan sifat malu, subhanallah, kita tengok malu merupakan salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Hadis riwayat Abu Daud yang dinyatakan ia merupakan hadis yang sahih. Salah satu hadis Nabi, muslimin muslimat, Masya Allah, Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud dikatakan hadis ini adalah hadis sahih. Saya ulang lagi sekali. Masya Allah, indah sangat hadis ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Maksudnya, kita ni kan macam ni lah. Kita kalau ada orang minta derma, orang nak minta tolong, kita cakap dengan suami, bang malulah kalau tak tolong bang, malulah. Kan, dulu kita tolong dia, dulu dia tolong kita masa kita susah. Abang malulah kalau tak tolong. Kan, kita ni kan orang perhati, ya, contoh lah ya. Maksudnya, kita sendiri pun ada sifat malu apabila ada orang minta tolong, kita tak nak tolong. Kita ada rasa malu kan. Subhanallah. Malulah bang, kita ni contoh. Dah lah ustaz, ustazah, dah lah contohnya ada NGO, malulah kalau tak tolong. Sifat malu ni akan mendorong kita membuat kebaikan. Ini sifat malu yang terpuji. Muslimin muslimat, namun dalam hadis ini Nabi sebut Allah malu kan apabila ada hamba yang meminta,
lalu lalu tangan itu kembali turun hampa jika tidak dikabulkan doanya. Masya Allah. Malu merupakan sunnah para nabi dan rasul. Dalam as-sahihain kan, riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meredha, radhiyallahu bahawa Nabi SAW lebih tinggi sifat malunya daripada seorang gadis pingitan yang bersembunyi dalam kamar. Maksudnya digambarkan sifat malu yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah sangat pemalu. Daripada sifat pemalu Rasulullah itu, Rasulullah sangat berhati-hati untuk bercakap, sangat berhati-hati berjalan, sangat berhati-hati makan. Sebab sifat malu tu digambarkan, sifat malu Rasulullah itu melebihi daripada anak dara, gadis suntik, gadis pingitan yang bersembunyi dalam kamar. Malu merupakan bahagian dari iman sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Rasulullah SAW melalui seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu, sehingga seakan-akan dia berkata, malu itu membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, da'ahu fanal haya'u minal iman. Biarkanlah dia, sesungguhnya sifat malu itu bahagian daripada iman. Yang kita baca tadi, yang kita tulis tadi, Nabi sebut apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu adalah suatu peribadi yang menghasilkan sikap terpuji dan pengaruh yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, malu tidaklah membawa kecuali kebaikan. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya pernah baca kalam ulama menyebutkan setiap agama ada kepalanya, dan kepala agama Islam adalah sifat malu. Di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Subhanallah. Nabi sebut, jika kamu tidak malu, maka buatlah apa saja. Bukan Nabi suruh kita buat apa saja, tapi itu adalah kata peringatan daripada Nabi. Nabi sebut apa? Fa illam tastahi, kalau kamu dah hilang sifat malu, kamu akan buat apa saja. Masya Allah, Allahu Akbar. Kerana itu hari ini, mereka yang tidak boleh mengawal diri dan buat apa sahaja, walaupun perkara itu haram, walaupun perkara itu menjatuhkan maruah, walaupun perkara itu memang tidak sesuai pun, kalau bukan kerana dia orang Islam, sebagai seorang perempuan pun sebenarnya memang malulah terkinjal-kinjal. Malulah orang perempuan pakai seluar legging ketat lepas tu berjoget menari. Malulah sebenarnya buat memek-memek muka begitu begini, menggoda sekian-sekian. Sebenarnya malulah melompat-lompat. Malulah menari di khalayak ramai. Tuan-puan di mata Allah sekalian, kalau menari depan orang ramai mungkin betul ada rasa malu, tapi bila menari di media sosial, ramai yang tercabut sifat malu. Kita bayangkan macam ni, tiba-tiba ada orang menari di Shopee Complex ke, tiba-tiba orang menari dekat Padang ke, dekat taman mainan ke, mungkin malu jugalah nak bergerak melenggok-lenggok tu. Tapi ujian media sosial, ramai yang hilang sifat malu sebab ramai yang buat. Kan, orang itu buat, orang ni buat, artis tu buat, influencer ni buat, TikToker ni buat, Insta famous ni buat. Semua orang buat. Masya Allah. Lepas tu, na'udzubillahi min zalik, akhirnya dia pun tidak sedar dia sedang mencabut sifat malu. Jadi tuan-puan sekalian, bila tercabut sifat malu, apa yang disebut oleh ulama tadi, maka itu adalah tanda-tanda kekerasan ataupun hati yang mati. Subhanallah, muslimin muslimat, dan sifat malu ada kaitan dengan iman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u minal iman, malu itu adalah iman. Malu itu sendiri sebahagian daripada iman. Jadi ciri orang yang beriman, orang yang beriman saja boleh masuk syurga, tuan-puan sekalian. Syarat masuk syurga mesti ada iman, mesti orang yang beriman. Jadi seolahnya tanpa sifat malu kita tak boleh jadi orang beriman. Dan jika tak ada sifat malu, menunjukkan tidak ada iman. Na'udzubillah kalau mati dalam keadaan sedemikian. Saya pasti kalaulah ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal, lalu saat dia hidup dulu, dia banyak buat video-video yang mendedahkan aurat, yang menjatuhkan maruah, yang membuka aib dia. Subhanallah, video-video yang dilarang. Saya pasti kita akan memadamkannya. Dan kita mungkin akan pesan, berhentilah sebar ya video arwah, hormati arwah, kita akan kata. Kita akan ambil tindakan untuk delete. Sebab tak nak dosa jariah, iaitu dosa yang sentiasa berjalan walaupun
si pelaku itu telah pun mati. Ramai mana wanita-wanita waktu tidur lena pada malam hari, dosanya tetap berjalan. Dengan macam mana tahu apa sekarang? Dengan media sosial lah. Dia dah tidur dah, tapi tetap dicatat dosa. Rupanya ada orang tengok TikTok menari-nari, berjoget-joget, menyanyi-nyanyi tu. Kan ada orang tengok dia dedahkan aurat. Ada orang scroll, ada orang tengok waktu dia sedang tidur. Maksudnya dia sedang tidur, tetapi dosa sedang dicatat tanpa henti. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sahabat-sahabat muslimin-muslimat, masa kita pun dah habis. Betul kan? Sampai 10.30. Sampai ke 10. Ke 10.30. 10. Okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak share doa sekarang. Doa apa ni? Okey, terima kasih yang masih bertahan. Saya nak berhenti dah ni. Saya walaupun berdiri pun masih rasa mengantuk ni. Masya Allah, mencabar sungguh. Memang rasa macam agak kepenatan sikit. Tuan-puan sekalian, insya-Allah pagi besok start jam 10. Dah habis dah. Start jam 10 hingga 5. Saya insya-Allah akan berada selewatnya jam 12. Bermula 12 sampai pukul 5 di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, Ladang Ternak. Kalau siapa yang nak tahu lokasi, anda pergi ke page. Lepas ni je pergi ke page, tengok kita ada share QR code pada poster tu. Carilah poster, anda boleh tengok location. Jadi siapa yang berhajat untuk berjumpa esok. Jadi malam ni kena jaga stamina. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, Masya Allah, saya nak menyudahkan dengan antaranya hadis Nabi SAW. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah atharsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna qalu ya Rasulullah qad alimna saruna wal mutashaddiquna famal mutafayhiquna qala al mutakabbirun." Dengarkan muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling baik. Nabi kata orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya dekat denganku. Antara orang yang paling dekat yang aku cintai, Nabi kata, di hari kiamat kelak ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya daripadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak bicara itu? Nabi menjawab, iaitu orang-orang yang sombong. Maksudnya bukan semata-mata orang banyak bercakap tu Nabi benci, tapi dia bercakap dengan sombong. Bila bercakap dia menghina orang, bila bercakap dia merendahkan orang, dia mempelekehkan orang, bila bercakap dia buka aib orang. Orang-orang yang bercakap dengan nada yang begini, kalau tak ada sifat sombong, dia tak boleh nak cakap. Tapi kerana dia ada sifat sombong dalam dirinya, ciri-ciri orang yang sombong, dia rasa dia lebih baik, dia rasa bahawasanya dia lebih mulia, dia lebih sekian-sekian, menyebabkan dia boleh menghina dan boleh menjatuhkan maruah orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itulah orang yang Nabi benci dan Nabi tidak suka. Muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda lagi, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allah la yubghidul fahishal al-badhi. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amat murka terhadap seorang yang keji lagi jahat. Nabi SAW sebut, sesungguhnya yang akan jadi pemberat timbangan amal di hari akhirat kelak, di mizan kelak, adalah akhlak yang baik. Dan Allah sangat murka, Allah marah, Allah akan tunjukkan kemarahannya di akhirat kelak kepada orang yang berakhlak keji dan berakhlak yang buruk. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah, bagaimana kita nak mengawal diri? Akidah kena kuat bila berada di media sosial, supaya akidah kita tidak tercabut, tergugat. Sebab media sosial banyak sangat boleh merosakkan akidah. Meletakkan batas masa, kita kena berdisiplin.
kan. Antara cara disiplin lah, bila bertembung dengan kewajipan, kita kena ada sikap boleh anytime tutup. Dengar je azan, stop immediately. Kalau kita ada sikap begitu, menunjukkan kita ada sistem kawalan yang sangat baik terhadap diri. Bila mak ayah panggil je, terus off, terus jawab. Bila ada kerja, kita boleh off dan kita selesaikan kerja dulu dengan sempurna, bukan buat asal siap. Tidak terbawa emosi ke alam maya atau realiti. Subhanallah. Okey, saya nak tutup dengan doa. Okey, kita tengok ya, tutup dengan doa. Okey, perbanyakan istighfar, banyakkan doa keselamatan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sangat bagus. Muslimin muslimat, doa ni sangat bagus. Okey, kita kena tulis doa ni. Doa ni muslimin muslimat, tapi tak ada sumber. Sebenarnya ada hadis. Jadi Ustazah harap tim jangan terus tulis macam tu. Dia kena tulis hadis ni penuh. Sebab hadis ni ada kaitan dengan Nabi kata sebelum bagi salam baca doa ni. Boleh tak Ustaz tolong cari matan penuh, sebab dia orang tulis terus doa je. Tapi saya akan tulis doa saja. Okey, dan kita akan tutup. Doa ya Allah, inna a'udzubika min azabil qabr, a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnati Allahumma inna a'udzubika minal ma'samil maghram. Min azabil qabr. Tapi wa min azabi jahannam. Kan? Tapi sini tak ada doa ni. Okey, sekarang kita akan pergi kepada doa yang ringkas. Tak apa, kita share doa yang ringkas ni je lah. Okey. Tapi walaupun ringkas, tapi ia sangat bermakna dan kita sangat perlu. Okey, penutup kita adalah kita kongsikan doa. Okey, harap kuat lagi untuk tulis. Okey. Muslimin muslimat, dalam kepala saya memanglah setiap hari tu kerja tu tanggungjawab banyak. Besok pagi-pagi siap-siapkan anak 7 orang, siap-siap kena bertolak awal pergi ke Yayasan Al-Jinami. Ada majlis di sana, ada program. Daripada Al-Jinami, Jami di mana cik? Jenderam lah. Dengkil. Lepas tu kami bergerak ke ladang ternak. Majlis open house terbuka kan. Tak apa, nanti dulu. Jadi bayangkan ya, bila saya buat pengumuman bahawasanya esok saya akan berada di situ. Jadi boleh jadi daripada jam sekian sampai jam 5 tu menyantunilah seramai mungkin orang. Sedaya upayalah buat yang terbaik. Lepas tu ialah sekian-sekian, lepas tu balik Seremban. Jam 5 pagi Ahad kami akan bertolak ke KLIA. Jam 5 pagi. Sebab flight jam 9. So kita kena ada 3 jam lebih kurang bila overseas. Kami akan bergerak ke Kemboja selama 4 hari. Kami akan bergerak bertolak ke Kemboja. Memakan masa 6 jam. 6 jam ke 8 jam perjalanan? 6 jam perjalanan. Saya duk ingat Kemboja dekat. Sebenarnya tak jauh mana, tapi ada transit. Jadi perjalanan tu memakan masa lebih kurang 6 jam. Jadi akan pergi Kemboja. Buat apa Kemboja Ustazah? Pengurusan ibadah korban dan NGO Sahabat Amal yang sahaja menyantuni asnaf fakir miskin di sana. Jadi kepada siapa yang ingin mengirimkan derma, infak, tuan-puan sekalian, anda boleh salurkan melalui saluran yang biasa. Sampai di sana nanti saya akan buat liputan. Kita akan tengok bagaimana kehidupan masyarakat Islam Kemboja yang menjalani kehidupan yang serba sederhana, serba kekurangan, tapi penuh kesyukuran. Itu yang dalam kepala saya tu duk fikir esok seharian. Lepas tu malam tu mesti, ataupun malam ni kena paksa diri juga kemas dah barang sikit-sikit. Sebab bimbang malam besok terlalu letih, tak sempat mengemas. Sebab pukul 5 tu dah nak bertolak. Begitulah sebenarnya jadual setiap hari padat. Hampir setiap hari termasuk hujung minggu. Jadi Masya Allah muslimin muslimat, ini doa yang kita nak kongsikan daripada hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Allahumma Allahumma, harap-harap faham ya tulisan. Allahumma jannibni munkarati. Masya Allah, indahnya doa ni. Kena amalkan ni cik suami. Kita kena amalkan dan kena minta anak-anak
amalkan. Jannibni, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Munkarati, Masya Allah. Ini daripada hadis Nabi ya, muslimat, hadis sahih. Munkaratil akhlaqi, munkaratil akhlaqi wal a'mali wal a'mali wal ahwa'i. Pendek je nak habis dah. Wal ahwa'i wal adwa'i. Jadi bolehlah tambah ya satu lagi himpunan doa peribadi kita. Wal adwa'i. Bacalah setiap kali lepas solat. Nak baca waktu sujud solat pun boleh sebab daripada hadis Nabi. Wal adwa'i. Maksudnya muslimin muslimat. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Allahumma membawa masuk ya Allah. Jannibni, ya Allah, jauhkanlah aku. Jannibni membawa maksud jauhkanlah aku. Jauhkanlah daku. Allahumma jannibni, ya Allah, jauhkanlah daku munkaratil akhlaq, daripada akhlak yang keji. Encik duduk encik macam penat tu. Daripada munkaratil akhlak, kekejian akhlak, maksudnya akhlak yang buruk. Wal a'mali, dan juga amalan yang mungkar. Wal a'mali, daripada kekejian akhlak dan amal. Maksudnya mohon perlindungan daripada kekejian akhlak dan amal yang buruk. Ataupun umumnya ialah amal, ataupun ialah amal perbuatan. Okey, faham ya? Ya Allah, jauhkanlah daku munkaratil akhlaqi wal a'mal, daripada kekejian dan keburukan akhlak dan amal perbuatan. Kita minta dengan Allah perlindungan, dijauhkan daripada akhlak dan juga amal perbuatan yang buruk. Wal ahwa'i, bermaksud nafsu. Kita mohon perlindungan daripada apa? Nafsu yang buruk. Wal adwa'i, dan penyakit. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, silakan untuk snap. Ini merupakan hadis Nabi. Ini kita tulis hadis Nabi. Anak-anak pun kena amalkan ni. Okey, hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah daku daripada kekejian dan keburukan akhlak, kekejian dan keburukan amal perbuatan, dan kekejian keburukan hawa nafsu, dan kekejian penyakit yang berat. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat.
Hadis sahih. Hadis sahih. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh beramal dan kita minta anak-anak kita pun baca ataupun kita baca kalau untuk anak-anak. Ya Allah, daku mohon perlindungan buat anak-anakku daripada munkaratil akhlak wal amal. Maksudnya masa kita baca ni, kita terus ni kita boleh buat janib benar. Janib benar. Kita boleh tukar janib. Janib ni jauhkanlah daku. Janib benar kita buat maksudnya jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami. Subhanallah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kekejian dan keburukan akhlak. Dia bersambung soal perkataan depan ni, dia berkait dengan akhlak, amal dan hawa nafsu dan adwa. Tapi ayat pertama je, daripada kekejian. Kekejian apa? Kekejian akhlak, kekejian amal, kekejian hawa nafsu dan kekejian penyakit yang berat. Penyakit yang berat sebenarnya bukan keji, tetapi boleh jadi kerana penyakit berat kita jadi berakhlak yang keji. Kerana sakit kita hilang kawalan diri. Kerana sakit kita jadi kurang bersyukur. Kerana sakit kita banyak mengeluh, merungut dan sebagainya. Jadi kita mohon daripada Allah daripada kekejian akhlak, kekejian amal perbuatan, kekejian hawa nafsu dan kekejian penyakit yang berat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak muslimin muslimat, masya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada esok hari di majlis hari terbuka Idul Fitri. Jemput semua datang ke Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Bermula jam 10 pagi sampai pukul 5 petang. Sebab saya ada program dulu di Jenderami, jadi mungkin saya akan tiba paling lambat pukul 12 lah. Tanpa jam, wallahualam. Jadi paling lambat pukul 12 insya-Allah akan sampai. Jadi bolehlah kalau siapa sampai awal makan dulu apa, tunggu. Jadi insya-Allah ada rezeki kita bertemu mata besok. Saya, encik suami dan anak-anak akan berada di sana sehinggalah jam 5 petang. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat. Saya macam kurang fokus. Macam tu lah ya tuan-puan sekalian, memang betul-betul lah rasa ngantuk sungguh-sungguh, betul-betul. Mungkin faktor usia dah tua kan. Macam tu. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih pihak penganjur iaitu pelajar mahasiswa Nusi Malaya, Esko. Itulah yang kita sebutkan dari awal tu. Mahasiswa anak Pulau Pinang. Nusi Malaya, anak Pulau Pinang. Terbaik. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat berehat. Jangan lupa kita amalkan amalan sunnah-sunnah Nabi sebelum tidur. Ambil wuduk, baca al-Mulk, zikir Fatimah, dan Nabi baca 3 kul. Nabi baca 3 kul. Kul wallah, kul azbil falak, kul azbil nas, dan Nabi sapukan ke seluruh badan. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.